Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dan juga bertemankan rakan tugas Gigi Ahmad dalam Awni Pagi. Pukul 7.30 ini kami bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda hari ini. Dan ini adalah berita yang baru saja kami terima daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa dunia menyaksikan peningkatan tertinggi dalam satu hari saja kes iaitu sebanyak 183,000 kes direkodkan dalam tempoh 24 jam pada hari Ahad, yang mana merupakan peningkatan tertinggi kes sehari dalam tempoh 6 bulan kes ini berlaku di seluruh dunia. Dan menurut data daripada Johns Hopkins University, angka kes positif seluruh dunia kini meningkat kepada 8.91 juta kes pada awal pagi hari ini. Dan ia menyaksikan peningkatan lebih kurang dalam 183,000 kes dalam tempoh 24 jam lalu, dan Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang paling teruk terjejas dengan jumlah kumulatif 2.26 juta kes. Brazil kini menjadi negara kedua yang melepasi angka 1 juta kes. Rusia melepasi angka jangkitan setengah juta dengan merekodkan 583,000 kes. Negara keempat dan kelima merekodkan kes jangkitan yang tinggi ialah India dan UK dengan masing-masing merekodkan 410,000 dan 305,000 kes. 5 lagi negara catat angka melebihi 200,000 iaitu Peru, Spanyol, Itali, Chile dan juga Iran. Sementara 9 lagi negara mempunyai kes jangkitan melebihi 100,000 iaitu Perancis, Jerman, Turki, Pakistan, Meksiko, Arab Saudi, Bangladesh dan juga Kanada. Dan ini pula angka kematian di seluruh dunia apabila statistik daripada Johns Hopkins University juga menunjukkan angka kematian COVID-19 global terus meningkat 6,000 kes dalam tempoh 24 jam lalu, dan jumlah kumulatif kematian global kini telah melebihi 465,000 kes. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 119,000 kes. Brazil dan United Kingdom berada di kedudukan kedua dan ketiga dengan masing-masing merekodkan 49,000 dan 42,000 kes korban. Kes kematian di Itali akibat virus ini pula melebihi 34,000 kes, dan dalam pada itu Perancis dan Spanyol masing-masing catatkan 29,000 dan 28,000 kes maut. Negara lain masih mencatatkan angka korban di bawah 20,000 kes. Ya, dan dalam masa yang sama juga kita menyaksikan ada negara Eropah yang telah pun berjaya, bukanlah katakan berjaya secara keseluruhannya, tetapi mereka telah pun berjaya mengawal penularan COVID-19 itu, dan kawalannya masih lagi dalam keadaan yang berjaga-jaga. Dan semalam Sepanyol telah pun menamatkan tempoh darurat selepas 3 bulan sekatan pergerakan dilaksanakan bagi memerangi COVID-19, dan pada hari Ahad semalam 47 juta penduduk Sepanyol dapat bergerak bebas seluruh negara buat pertama kalinya sejak kerajaan negeri itu isytiharkan darurat pada 14 Mac lalu. Dan sekatan pergerakan ditarik semula secara beransur-ansur dalam beberapa minggu yang terakhir. Selain itu, pelancong dari negara Eropah yang lain termasuk Britain juga boleh memasuki Sepanyol tanpa perlu kuarantin 14 hari. Dan Sepanyol berharap dapat menyelamatkan sebahagian pakej pelancongan musim panasnya yang menyumbang sebahagian besar kegiatan ekonomi negara itu. Namun, penduduk Sepanyol masih diwajibkan pakai pelitup muka ketika berada di tempat awam dan amalkan penjarakan sosial, dan pihak berkuasa tempatan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menetapkan kehadiran di tempat umum, teater, majlis perkahwinan serta ruang kelas. Dan Perintah Berkurung di Sepanyol berjaya menghentikan penyebaran COVID-19 yang telah meragut sekurang-kurangnya 28,000 nyawa di negara berkenaan. Dan ini adalah perkabaran daripada negara yang pada awalnya semua pihak menjangkakan berjaya mengekang COVID-19, tetapi nampaknya terdapat peningkatan kebolehjangkitan di negara Jerman. Apa ceritanya, Gigi? Dan Jerman mungkin kenakan sekatan baru. Ini susulan peningkatan kadar kebolehjangkitan COVID-19 pada 2.88 pada Ahad berbanding 1.79 hari sebelumnya. Kalau kita tengok kadar kebolehjangkitan yang direkodkan di Jerman pada Ahad adalah melebihi tahap yang diperlukan untuk mengawal penularan coronavirus. Kadar kebolehjangkitan 2.88 yang dilaporkan oleh Robert Koch Institute ini bermaksud 100 orang yang dijangkiti COVID-19 boleh bawa jangkitan kepada 288 orang lagi. Itu yang dimaksudkan. Dan institut ini mengaitkan kenaikan tersebut dengan jumlah kes penularan tempatan yang dikesan di lokasi kilang pembukusan daging, pusat logistik, kawasan pelarian, gereja dan majlis keluarga. Dan Chancellor Angela Merkel sebelum ini memilih untuk melaksanakan sekatan lebih
panjang tapi terpaksa mengurangkan sekatan secara beransur-ansur disebabkan tekanan politik yang mahukan ekonomi dihidupkan semula. Dan keseluruhannya di Jerman telah rekodkan lebih 189,000 kes COVID-19 dengan lebih 8,000 kematian. Ya, dan ini pula pergolakan di tebing barat seperti kita tahu Palestin berdepan dengan pelbagai tekanan yang mana kalau kita lihat Palestin telah pun menolak rampasan lembah Jordan dan tebing barat oleh Israel, dan menurut penasihat kanan Presiden Palestin Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudi ni, rakyat Palestin telah menempuh pelbagai halangan dan 10 hari lagi dijangka berbahaya dan juga penting. Ditegaskan ini adalah sebahagian daripada gelombang penjajahan yang telah dihadapi warga Palestin sejak 100 tahun. Tambahnya rampasan kawasan berkenaan besar atau kecil perlu ditolak. Menurutnya, ia akan melihat sama ada dalam masa terdekat Amerika ataupun Israel akan menarik semula pelan tersebut, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini berikrar akan merampas lembah Jordan dan tebing barat, dan ini adalah selari dengan sokongan oleh Presiden Amerika Donald Trump, dan proses itu dijangka bermula seawal 1 Julai. Dan tambah Netanyahu, Israel akan merampas kawasan tersebut namun penduduknya boleh kekal di dalam kawasan yang akan dikawal oleh tentera Israel. Rampasan kawasan oleh Israel ini telah mendapat kecaman antarabangsa dengan negara di Eropah dan juga Arab menyatakan ia melanggar undang-undang antarabangsa dan mengancam penubuhan dua negara sebagai penyelesaian. Dan kalau kita lihat perkembangan di Israel dan juga Palestin ini, yang mana kita tahu Amerika Syarikat dengan Donald Trump merancang untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku antara kedua belah pihak ini dengan penyelesaian two state country, dua negara. Tapi bagaimanapun Palestin menolak cadangan tersebut lebih awal dan cakap terang-terang tak nak sebenarnya Israel ini datang dan mencabuli hak mereka di tanah Palestin itu sendiri, dan menempatkan sekarang ini berlaku banyak sekali pembunuhan rakyat-rakyat Palestin dan sebagainya. Dan penyelesaiannya masih lagi kita tidak nampak bagaimana ia boleh diselesaikan. Itu adalah cerita di Palestin yang sedang berlaku sekarang ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak bawakan kepada anda perkembangan kes jangkitan COVID-19 di Malaysia. Kemudian kita ada juga pergolakan politik yang berlaku di tanah air negara. Dan dalam masa yang sama juga adakah anda semua bersedia untuk PRU yang ke-15? Dan semua itu akan kami bawakan di Awani Pagi hari ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, dan kita mahu membawakan perkembangan mengenai kes COVID-19 di dalam Malaysia. Dan yang pastinya sekarang ni adalah fasa PKPP, fasa pemulihan, tetapi masih lagi ada update-update ataupun perkembangan mengenai kes COVID-19 yang mana kita rasa ini merupakan satu lagi norma baru bahawa setiap hari perlu kita ambil tahu mengenai jumlah kes di Malaysia. Dan ini kes baru COVID-19 di negara ini, di Malaysia, kekal pada 2 digit dengan 16 kes dilaporkan pada Ahad, dan pertambahan itu menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negara ini ialah sebanyak 8,572 kes. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah kes baru itu 3 adalah kes import melibatkan 2 rakyat tempatan. Selain itu, jelas beliau, daripada 13 kes penularan tempatan pula 9 kes adalah bukan warga negara, manakala selebihnya warga negara Malaysia. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan tiada kematian baru direkod sekaligus jumlah kes kematian kekal pada jumlah 121. Setakat ini sebanyak 3 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kes memerlukan bantuan pernafasan. Ya, betul tu. Dan disebabkan oleh krisis COVID-19 di dalam negara kita ni, menyebabkan bukan saja negara kita tetapi seluruh dunia sekarang ini sedang menghadapi kemelesetan ekonomi yang agak teruk. Dan sekarang rancangan Malaysia yang ke-12 kita telah pun, kalau kita lihat, telah pun finalize sebelum ini. Terpaksa kita susun semula rancangan tersebut dan mengambil kira penularan COVID-19 sehinggalah menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara, dunia dan juga dunia ini menjadi perlahan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed maklumkan perjumpaan serta perbincangan dengan beberapa menteri besar dan berkaitan telah pun diadakan. Katanya selepas kerajaan baru mengambil alih pada Mac adalah penting bagi kerajaan melihat semula RMK12. Biarpun telah
dimuktamadkan sebelum ini. Dan kata Mustafa lagi, unit perancangan ekonomi EPU mengenal pasti sekurang-kurangnya 1.6 bilion ringgit membabitkan projek yang tidak dapat dimulakan pada tahun ini. Ia daripada jumlah peruntukan pembangunan berjumlah 56 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk tahun 2026. Projek berkenaan tidak dapat dimulakan kerana menghadapi masalah tanah atau surat setuju terima yang tidak dapat dikeluarkan tahun ini. Justru peruntukan bagi projek yang tidak dapat dimulakan itu akan dipulangkan kepada Kementerian Keuangan. Jadi kita nak dengar apa kata Datuk Seri Mustafa Mohamed. Dalam konteks itu kita sudah memperkenalkan beberapa langkah-langkah jangka pendek ya, yang terkini ialah penjana dan pihak EPU sedang merangka plan untuk jangka panjang ya, dan plan itu akan terangkum dalam RM12. Jadi Kementerian Keuangan sudah pun memperkenalkan beberapa langkah jangka pendek ya, dan sekarang ini pihak EPU sedang melihat kepada jangka panjang, termasuklah perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan untuk menjadikan ekonomi Malaysia lebih kukuh lagi. Lipat urus tu Datuk rasa berlangsung berapa lama? Kita cuba nak tamatkan secepat mungkin dalam 2-3 minggu lagi lah. Ya, dalam masa yang sama ini antara berita yang menarik juga, sebanyak 788 notis tunjuk sebab dikeluarkan kepada pengusaha kedai gunting rambut dan salon dalam Ops Catut 70 di seluruh negara sejak hari pertama premis tersebut dibenarkan beroperasi 10 Jun lalu. Dan dalam tempoh itu juga 17 notis amaran dikeluarkan kepada pemilik premis kerana gagal mempamerkan senarai caj tambahan dikenakan ke atas pelanggan bagi menampung kos pembelian apron, pakai buang dan sarung tangan. Dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nanta Linggi berkata walaupun kadar pematuhan premis gunting rambut dan salon di seluruh negara terhadap prosedur operasi standard tinggi iaitu melebihi 90%, namun masih ada premis yang tidak mempamerkan senarai caj tambahan ke atas pelanggan. Sehubungan itu, Alexander pihaknya berharap semua pemilik kedai gunting dan salon mematuhi SOP ditetapkan termasuk mempamerkan senarai caj baru untuk pengetahuan pelanggan. Dan itu antara senarai-senarai caj tambahan, sebab kita tahu sekarang ni ramailah yang pergi gunting rambut dan sebagainya, tapi ada berita yang melaporkan bahawa peningkatan caj gunting rambut dikatakan RM10. Tapi sebenarnya caj tambahan gunting rambut dan juga dandan rambut hanya untuk apron dan juga sarung tangan. Kabinet DCP hanya benarkan penyediaan perkhidmatan kedai gunting rambut, pendandan rambut dan salon kecantikan untuk kenakan caj tambahan kepada pelanggan bagi apron, pakai buang dan juga sarung tangan saja. Dan kos ini sebenarnya tidaklah sampai kepada RM10. Sebaliknya mungkin dalam RM3, RM4 macam tu caj tambahan yang hanya dibenarkan. Jadi kepada semua pemilik salon dan juga pemilik salon, kedai gunting rambut dan sebagainya, diharapkan dapat mematuhi segala arahan yang dikeluarkan, sebab ini adalah waktu kita jaga kita. Janganlah mengambil kesempatan kerana ada individu yang betul-betul susah dan sebagainya untuk kita bantu. Okey, dalam masa yang sama juga kita ada cerita fenomena alam. Gigi, apa cerita Gigi? Ini gerhana matahari separa di Malaysia tetap akan jadi fenomena meskipun sewaktu PKPP, dan meskipun tidak digalakkan berkumpul untuk menyaksikan gerhana matahari separa menggunakan teleskop seperti tahun-tahun sebelum ini, fenomena itu tetap mendapat sambutan hangat di Malaysia. Lebih 70,000 penonton saksikan fenomena tersebut melalui penstreaman langsung Facebook dan YouTube Planetarium Negara pada Ahad. Dan di Malaysia, orang ramai dapat menyaksikan gerhana matahari separa dari jam 2.30 petang hingga 5.30 petang. Kenyataan tersebut turut meminta orang ramai supaya tidak melihat ke arah matahari secara terus tanpa penuras yang sesuai. Pada 3.57 petang, gerhana matahari separa itu mencapai litupan maksimum iaitu 10.4%. Dimaklumkan fenomena gerhana matahari separa kali ini merupakan yang terakhir dapat disaksikan sebelum ia dijangka kembali semula 3 tahun akan datang. Oh, itu satu fenomena alam yang cukup mengujakan untuk kita saksikan bersama-sama. Okey, dalam masa yang sama juga, seperti saya janjikan, ada cerita politik yang nak saya dan juga Gigi bawakan, yang mana 50 pimpinan wanita PKR Johor isytihar keluar parti. Dan kita tahu politik tanah air negara ini dalam keadaan yang tidak berapa stabil, yang mana kita melihat kepada kepimpinannya dan pihak kerajaan masih lagi
sedang menyusur atur gerak caturnya untuk mengukuhkan lagi kerajaan, dan di sebelah pihak pula masih lagi membincangkan mengenai siapa yang akan menerjui sekiranya menjadi kerajaan, siapakah Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan itu sendiri masih lagi tidak dapat mencapai kata sepakat antara parti-parti dalaman Pakatan Harapan sendiri. Dan semalam, ini berita yang baru saja kami terima, 50 pimpinan wanita PKR Johor isytihar keluar parti dan diketuai naib ketua wanitanya Nur Ashidah Ibrahim yang mengisytiharkan keluar daripada parti berkenaan. Dan Nur Ashidah juga yang juga Esko Wanita PKR Pusat itu berkata kesemua mereka membabitkan Bendahari Wanita PKR Johor Siti Noraini Mat Jani dan pelbagai peringkat kepimpinan wanita negeri 18 cabang. Keputusan dibuat kerana hilang kepercayaan kepada tampuk kepimpinan. Mengambil contoh tindakan disiplin, Pergutangan Wanita PKR Pusat Haniza Talha, alasan yang diberikan adalah tidak berasas dan tidak adil sama sekali. Itu adalah cerita di kem PKR. Saya nak bawakan kepada anda cerita di kem. Kita nak terbang kepada Sabah juga. Semalam ada juga cerita daripada Parti Warisan yang mana dilaporkan oleh portal berita tempatan. 600 orang ahli Parti Warisan Sabah bahagian Sepanggar umumkan keluar parti berkuat kuasa semalam. Dan Ketua Wirawati Warisan Sepanggar, Raisa Abdul Ghafur yang mengetuai kumpulan terbabit berkata mereka berbuat demikian kerana hilang kepercayaan terhadap pimpinan bahagian. Itu yang berlaku di dalam politik tanah air negara ini. Ramai yang dalam keadaan yang teruk ambin dan juga ketidaktentuan juga melihat kepada rentetan perpecahan. Bukanlah perpecahan sebenarnya, maksudnya macam tidak mencapai kata sepakat lah. Tak mencapai kata sepakat di pihak Pakatan Harapan sendiri, masih lagi mundar-mandir, tidak tahu siapa yang akan memimpin, yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya menjadi berjaya merampas kembali putrajaya daripada Pakatan Nasional. Dan di pihak Pakatan Nasional pula masih lagi terdapat sentimen yang menyatakan bahawa sokongan ataupun bilangan ahli parlimen di Dewan Rakyat itu masih lagi diragui selagi tidak membuat undi tidak percaya dan sebagainya. Itulah yang berlaku dalam krisis tanah air negara, politik tanah air negara, dan kita sebagai rakyat dikatakan perlu bersedia sekiranya terdapat pilihan raya umum secara mengejut yang akan dilakukan. Dan ini adalah Hafizi, kata daripada penganalisis politik. Apa cerita Gigi? Dan ini kalau kita lihat yang apa Hafizi cakapkan tadi itu, kita melihat sebagai satu ketidaktentuan politik, dan yang mana persoalan turut dilontarkan oleh penganalisis politik Universiti Melaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang mengatakan atau bertanya sudah bersediakah Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan melihat satu pilihan raya umum dilakukan. Apabila beliau berkata pilihan raya umum merupakan satu jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis politik yang melanda ketika ini dalam negara, dan katanya kedua Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan mempunyai isu yang perlu diselesaikan dengan segera sebelum memikirkan usaha memenangi hati rakyat. Dan jelas beliau lagi PN sebagai contoh masih bukan merupakan satu entiti politik yang didaftar dengan sah, sekaligus berkemungkinan mungkin mewujudkan kecelaruan dalam kalangan rakyat. Untuk berhadapan dalam pilihan raya umum yang akan datang, rakyat hendak memilih gabungan mana. Sekarang ada 3 gabungan, iaitu Barisan Nasional, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Rakyat masih keliru bagaimana hendak wujudkan satu imej kepada ketiga-tiga gabungan ini menjadi satu menerusi kerjasama 3 parti politik Melayu ini. Bukan kata rakyat saja, kita di bahagian media ini pun kadang-kadang celaru dan keliru juga apabila banyak sangat ketidaktentuan politik yang berlaku. Dan itu merupakan satu, kalau boleh baca di astroawani.com, ini satu artikel dari Firdaus Azil yang sangat menarik yang dipetik dari penganalisis politik Universiti Melaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Ya, dan juga dalam pada itu Dr. Muhammad Taufik juga menjelaskan pilihan raya umum jika diadakan, rakyat akan tetap memilih pihak yang mereka fikir sesuai dengan selera politik masing-masing. Jelasnya apa yang penting, bagaimana Perikatan Nasional dan juga Pakatan Rakyat masing-masing menguruskan sebarang sentimen dan persepsi terhadap gabungan politik mereka. Jadi kita dengarkan sedikit bingkisan kata-kata daripada Dr. Taufik ini. Sebenarnya apa yang boleh dipertimbangkan dalam pilihan raya iaitu persepsi. Jika persepsi rakyat itu berjaya ditangani oleh mana-mana pihak, maka saya yakin bahawa kumpulan yang berjaya menangani persepsi, yang berjaya mengawal persepsi dan menghegemoni pemikiran rakyat secara majoriti itu berpeluang untuk membentuk kerajaan.
Okey, itu adalah cakap-cakap politik tanah air negara. Saya pasti kebanyakan rakyat sekarang ini tidaklah memberikan tumpuan penuh kepada politik kerana kebanyakannya kita tahu angka pengangguran telah pun mencapai lebih daripada 700,000 dan ada juga cakap-cakap yang menyatakan kemungkinan besar akan mencapai 1 juta tapi kita mahu kuranglah daripada itu dan pelbagai perkara yang perlu difikirkan rakyat dalam masa ketidaktentuan dengan pembelanjaan. Masih lagi sentimen pembelanjaan rakyat dalam kalangan rakyat itu masih lagi lemah walaupun beberapa sektor ekonomi telah pun dibuka semula. Itu adalah cakap-cakap mengenai politik dan rakyat lebih pentingkan apa yang akan mereka hadapi dalam hari-hari mendatang mereka berbanding memikirkan apa parti-parti politik sedang merancang untuk menerajui negara kita ini. Dan apapun sekiranya berlaku pilihan raya umum yang ke-15 secara mengejut, kita rakyat telah pun perlu bersedia dalam sebarang kemungkinan yang akan berlaku dan dalam masa yang sama pilihlah yang terbaik daripada yang terbaik itu. Okey, baiklah. Saya kira itu cakap-cakap politik tetapi saya nak beralih kepada cerita Royham Mohamed Adib, anggota bomba yang telah pun terbunuh ketika rusuhan yang berlaku di Kuil Seri Maha Mariaman di Subang Jaya, di Petaling Jaya pada tahun yang 2 tahun lepas ke setahun lepas, saya pun dah sangat lama. Tapi ini adalah perkembangan terbaru mengenai kes Adib yang kita tahu ramai yang tertanya bilakah pembunuhnya dapat dibawa ke muka pengadilan. Apa ceritanya, Gigi? Dan ini katanya Jabatan Peguam Negara sedang menunggu hasil siasatan dan perkembangan kes bagi mencari pelaku yang menyebabkan kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Parlimen Datuk Taqiyuddin Hassan berkata tiada had tempoh tertentu dalam mengendalikan kes jenayah termasuk kes membabitkan Muhammad Adib. Katanya pengendalian kes jenayah berbeza dengan pengendalian kes sivil. Katanya Jabatan Peguam Negara akan ambil tindakan atas hasil siasatan pihak polis. Kita tunggu masih dalam siasatan itu disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dari segi SOP tak ada tempoh, bukan macam kes sivil dia ada tempoh 3 atau 6 tahun. Kes jenayah selagi kes itu berjalan boleh dituduh apabila pendakwa raya berpendapat kes mempunyai cukup bukti dan sebagainya. Ya, dan itu adalah perkembangan mengenai kes Royham Mohamed Adib Muhammad Kasim dan kita seringkali macam saya ingin memberi contoh kepada anda. Saya pernah pergi ke assignment yang ditugaskan kepada saya untuk pergi membuat liputan berkaitan dengan Hari Bomba dan sebagainya, dan saya lihat kebanyakan yang hadir untuk ke Hari Bomba ini adalah daripada ahli keluarga bomba itu sendiri, dan kehadiran daripada rakyat kita sendiri adalah sangat-sangat berkurangan. Kalau kita imbas kembali sejak beberapa tahun yang lepas, anggota bomba banyak menjalankan tugas mereka dengan berani dan mereka terpaksa ketika orang ramai keluar daripada rumah akibat api yang marak sedang berlaku, mereka inilah yang datang masuk ke dalam rumah itu dan juga memadamkan api, dan ada di antara mereka seperti Royham Mohamed Adib juga terkorban dalam misi menyelamat dan sebagainya. Kita harapkan mungkin untuk tahun ini ataupun tahun depan kita boleh ramaikan lagi Hari Bomba yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia. Okey, dalam masa yang sama juga isu mengenai pemandu mabuk telah pun mencapai dan kita jangkakan terdapat perkara penting akan berlaku dalam minggu hadapan. Sebab apa? Sebab kerajaan komited untuk kenakan hukuman lebih berat kepada individu yang memandu di bawah pengaruh dadah ataupun alkohol sehingga sebabkan kematian. Dan kata Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, beliau akan bawa memorandum kepada Kabinet pada minggu depan untuk cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 sambil merujuk kejadian kemalangan yang membunuh 3 beranak di Kuala Kangsar, Perak. Ka Siong berkata tindakan meminda akta berkenaan bagi mengelakkan tragedi sama berulang atau sekurang-kurangnya mencegah daripada ia berlaku. Menerusi hantaran dalam Facebook beliau berkata berita seperti ini yang menguatkan lagi tekad untuk memerangi pemanduan secara berbahaya atau di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Dan itulah yang berlaku ketika mana rakyat masih lagi ternanti-nanti berkaitan dengan apa yang akan terjadi, adakah hukuman ini berjadi pindah di Parlimen ataupun tidak. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada satu laporan yang dibuat iaitu berdasarkan responden, mereka akan menyaksikan individu yang disabitkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, dadah atau secara berbahaya akan dikenakan hukuman yang lebih berat, dan perkara itu akan kita saksikan
menjelang minggu hadapan sidang parlimen, sama-sama kita nantikan. Dan kita harapkan ada satu keputusan yang sangat baik dibuat kerana ia mengambil kira nyawa manusia juga, dan dalam masa yang sama peringatan juga, kalau ia dilakukan, peringatan juga akan diberikan kepada pemandu-pemandu untuk berhati-hati. Kalau ialah tidak boleh memandu, jangan memandu, boleh menggunakan perkhidmatan e-hailing yang ada. Tapi kita dah berada di penghujung awal ni pagi. Kita perlu berhenti di sini dan kita sebentar lagi akan bertemu di dalam realiti rakyat. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.